Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kami akan bentangkan tentang tajuk dakwah dalam ekonomi di bawah subjek dakwah Islamiah, kod subjek DWI 20102. Saya Muhammad Nur Fahmi bin Nasruddin 050648. Jadi saya akan bentangkan beberapa subtopik yang diantaranya ialah ta'rif ekonomi, yang keduanya ialah tentang sejarah ekonomi Islam, yang ketiganya ialah tentang keperluan ekonomi kepada manusia. Kembali kepada dakwah. Dakwah merupakan mekanisme untuk menyebarluaskan syariat agama Islam di muka bumi ini. Skop dakwah ini tidak hanya terbatas kepada bidang tertentu sahaja, bahkan ia meliputi segenap bidang kehidupan manusia sesuai dengan ajaran Islam yang bersifat syumul. Bidang ekonomi juga turut berperanan sebagai medium dakwah yang terbaik dalam Islam melalui konsep-konsep serta prinsip-prinsip asas ekonomi Islam yang diletakkan oleh para fuqaha serta ahli ekonomi Islam yang memperlihatkan falsafah dakwah dalam sistem ekonomi. Di sinilah terletak perbezaan dan keistimewaan dalam sistem ekonomi Islam berbanding sistem-sistem ekonomi lain yang tidak mengaitkan nilai-nilai agama menerusi aktiviti ekonomi mereka. Okey, seterusnya ta'rif ekonomi. Ta'rif ekonomi saya dapat kemukakan kepada dua bahagian, iaitu dari segi bahasa dan seterusnya ialah istilah. Dari segi bahasa, dia berasal daripada bahasa Yunani yang terdiri daripada dua perkataan, iaitu ekos dan nomos. Ekos bererti rumah tangga, manakala nomos pula bererti tata cara atau aturan, yang mana keduanya membawa maksud peraturan-peraturan atau hukum hakam rumah tangga. Dalam bahasa Arab, ekonomi memberi makna al-iqtisad yang bererti berjimat cermat ataupun kesederhanaan, iaitu situasi di antara kekurangan dan pembaziran. Ia merujuk kepada pengurangan perbelanjaan yang baik bagi memenuhi keperluan hidup. Seterusnya ialah takrif dari segi istilah. Takrif dari segi istilah ini saya dapat kemukakan tiga takrif daripada tiga orang individu. Itu daripada cendekiawan Islam dan cendekiawan bukan Islam. Ekonomi Islam ialah satu ilmu sains kemasyarakatan yang mengkaji tingkah laku manusia dalam soal mengguna dan menguruskan sumber alam untuk kepentingan diri dan juga kepentingan masyarakat bagi mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ialah ta'rif daripada Hailani Muji Tahir. Yang kedua ialah ta'rif daripada Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Beliau mengatakan ekonomi Islam merupakan ekonomi yang berasaskan kepada ketuhanan. Asas ataupun pokok kepada sistem ekonomi ini bertitik tolak daripada Allah dan tujuan akhirnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan manfaat sarana yang tidak lepas daripada syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Cendekiawan bukan Islam pula ialah takrif yang dikemukakan oleh Alfred Marshall. Beliau mengatakan ekonomi adalah pengkajian mengenai kegiatan perniagaan yang dijalankan di dalam kehidupan manusia. Terusnya ialah sejarah ekonomi Islam. Ekonomi pada umumnya telah bermula pada permulaan hidup manusia lagi. Akan tetapi ekonomi Islam bermula pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini terbukti ketika mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperdagangkan barangan Siti Khadijah sehingga barangan yang didagangkan itu habis dijual dengan berkat kepandaian dan kejujuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mentadbir ekonomi negara Islam Madinah ketika baginda telah dilantik menjadi rasul dengan cekap dan bijaksana menurut panduan syariat Islam. Model ekonomi Islam ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Kemudian diteruskan oleh pengganti baginda, iaitu Khulafah Ar-Rasyidin. Pemikiran ekonomi Islam ini berpandukan Al-Quran dan hadis yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada zaman Nabi banyak pembaharuan yang dibuat oleh sahabat dalam ekonomi, terutamanya dari segi perniagaan. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Al-Mazahib fi Mukhtasar As-Sunanil Kabir, hadis yang ke-8656, yang bermaksud, setelah kamu para sahabat telah mencipta pelbagai jual beli yang baharu yang aku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak tahu. Dan dalam hadis ini Nabi memberi syarat
bagi mengharuskan jual beli ini. Sebagai contoh, jual beli emas dengan emas hendaklah sama berat dan sebagainya. Pada zaman sahabat, contohnya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, sumbangan beliau ialah kejayaan beliau dalam mengembalikan kewajiban zakat dan berhati-hati dalam menguruskan zakat sehingga tidak ada yang dapat menyeleweng harta zakat tersebut. Ketika pemerintahan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, sistem ekonomi dikembangkan berdasarkan keadilan dan kebersamaan. Sistem tersebut berpandukan prinsip pengembalian sebahagian kekayaan orang kaya untuk dibahagikan kepada orang miskin. Ada beberapa pembaharuan yang telah dilakukan oleh Khalifah Umar, antaranya penubuhan Baitul Mal, memberikan pemilikan tanah, zakat, usyur, sedekah untuk orang bukan Islam, mengaplikasikan pendapatan negara dan sebagainya. Zaman Khalifah Uthman bin Affan pula menyaksikan pembaharuan pembangunan pengairan, pembentukan organisasi untuk menjaga keamanan perdagangan, dan juga tindakan bijak beliau dalam membahagikan tanah pertanian yang luas milik Raja Persia kepada individu dan untuk meningkatkan hasil pertanian. Pada zaman Khalifah Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, selama 6 tahun pemerintahannya, banyak sumbangan yang diberikan, antaranya ialah mengagihkan seluruh pendapatan yang ada kepada Baitul Mal dan pencetakan mata wang sendiri atas nama pemerintahan Islam, di mana sebelumnya pemerintahan Islam menggunakan wang dinar dari Rom dan dirham dari Persia. Semua yang dilakukan oleh Nabi, para sahabat dan para khalifah ini adalah untuk mencapai matlamat dan tujuan yang ditetapkan oleh Islam. Antara tujuan dan matlamat ekonomi dalam Islam ialah: pertama, menunaikan sebahagian tuntutan ibadah; kedua, untuk kesejahteraan ekonomi masyarakat dan negara; yang ketiga ialah penggunaan sumber yang optimum untuk mengelakkan pembaziran dan memaksimalkan keuntungan dan penggunaan. Seterusnya, kesaksamaan agihan dan harta. Yang kelima, untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat selaras dengan maqasid syariah melalui tata cara kehidupan yang terbaik. Seterusnya ialah tujuan dan matlamat ekonomi barat. Tujuan dan matlamat ekonomi barat ini adalah bermatlamatkan mengauk keuntungan sahaja tanpa mengira daripada mana harta tersebut. Seterusnya ialah mengumpulkan kekayaan. Seterusnya ialah hanya untuk kepentingan individu, bukan kepentingan masyarakat dan sebagainya. Seterusnya ialah tiada unsur keagamaan seperti ekonomi Islam yang menerapkan elemen dosa dan pahala dalam ekonomi. Ini menunjukkan perbezaan di antara matlamat dan tujuan ekonomi Islam dan matlamat ekonomi barat. Seterusnya ialah keperluan ekonomi kepada manusia. Ekonomi merupakan asas yang penting dalam kehidupan manusia, kerana setiap manusia perlu kepada sumber ataupun punca pendapatan untuk menyara kehidupan mereka seharian. Sumber ini penting bagi manusia untuk memenuhi keperluan dan kehendak mereka untuk meneruskan kehidupan. Sikap manusia yang perlu kepada hidup bermasyarakat. Melalui masyarakat inilah akan mewujudkan kegiatan ekonomi. Dengan adanya kegiatan ekonomi ini, sesebuah masyarakat dan negara itu akan membangun dan berkembang maju dalam pelbagai aspek. Dengan wujudnya banyak kegiatan ekonomi dalam sesebuah negara akan membuka banyak peluang pekerjaan kepada penduduk dan rakyatnya. Pendapatan negara akan meningkat hasil daripada pekerjaan yang dilakukan oleh rakyat dan dapat mengurangkan perbelanjaan negara. Seterusnya, dapat meningkatkan taraf kemajuan sesebuah masyarakat dan negara. Melalui kegiatan ekonomi ini boleh menyebabkan berlakunya pemindahan teknologi, yang mana pemindahan teknologi ini akan merancakkan lagi pembangunan sesebuah negara. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azizan bin Awang Butit, nombor metrik 051283, ingin membentangkan beberapa subtopik, iaitu pertama sekali adalah kepentingan ekonomi. Saya akan membentangkan kepentingan ekonomi dari segi sosial dan politik ataupun pemerintahan, dan seterusnya apakah hubungan dakwah dengan ekonomi Islam. Yang seterusnya tujuan dakwah ekonomi, dan akhir sekali adalah rumusan. Yang pertama sekali adalah kepentingan ekonomi. Dari segi sosial, saya membawakan beberapa poin, iaitu pertama, membasmi kemiskinan; kedua, menyediakan keperluan asas;
Ketiga, meningkatkan taraf hidup masyarakat Islam. Dan keempat, memenuhi kehendak manusia. Dan daripada segi politik pula ada beberapa poin, iaitu membayar gaji golongan pegawai kerajaan, penjawat awam dan lain-lain. Yang kedua, menjaga harta yang diwakafkan. Dan ketiga, menampung keperluan negeri ataupun negara seperti bantuan bencana, peperangan dan lain-lain. Saya mengambil dua aspek, iaitu aspek sosial dan politik, kerana saya melihat dua aspeknya adalah aspek yang terbesar dalam memenuhi kehidupan manusia itu sehari-hari daripada individu ataupun masyarakat. Persoalannya, apakah hubungan di antara dakwah dengan ekonomi Islam? Hubungan dakwah dengan ekonomi Islam, iaitu perbincangan dakwah dan ekonomi kali ini tidak akan membincangkan kesan dakwah dalam memperkuat ekonomi orang Islam, tetapi yang akan dibincangkan adalah ekonomi Islam mampu menggambarkan Islam adalah sebuah agama yang lengkap. Okey, kalau kita baca poin di sini, saya menekankan adalah apabila dakwah dalam ekonomi Islam ni, dia boleh menggambarkan bahawa Islam tu adalah sebuah agama yang teratur, dan setiap perlakuan orang Islam tu maupun daripada sudut ukhrawi dan duniawi adalah diatur oleh hukum hakam Islam, bahawa menunjukkan Islam ni adalah agama yang syumul, yang lengkap. Yang kedua, poin yang saya bagi adalah ekonomi Islam juga tidak memfokuskan aspek duniawi, tetapi ekonomi Islam menjaga aspek ukhrawi serta kesucian harta. Kesucian harta yang diamalkan ajaran Islam akan memberi kesan kepada manusia serta masyarakat. Di sini aspek Islam, kesucian harta maksudnya di sini dari aspek keadilan dalam perniagaan, tiada riba dalam perniagaan dan lain-lain. Dan seterusnya, poin yang ketiga adalah keutuhan ekonomi Islam. Keutuhan ekonomi Islam juga akan menjaga orang Islam serta non-Muslim yang berada pada sebuah negara Islam. Ekonomi juga amat penting untuk menjaga kemaslahatan masyarakat, tidak kira yang Muslim ataupun non-Muslim, kerana non-Muslim ni juga bernaung di bawah kerajaan Islam. Jadi dengan kebaikan ekonomi Islam tu akan menjamin kehidupan orang Muslim dan kehidupan orang bukan Islam itu sendiri. Kita lihat slide seterusnya. Okey, saya akan bentangkan seterusnya adalah beberapa sudut dakwah ekonomi. Yang pertama, iaitu ubah pemikiran dan perlakuan. Yang kedua, meningkatkan ekonomi. Yang ketiga, gambaran yang baik bagi non-Muslim, iaitu gambaran yang baik bagi non-Muslim kepada yang Muslim. Okey, lihat poin yang pertama, ubah pemikiran dan perlakuan, iaitu seperti mana yang kita lihat dalam sejarah kita, iaitu zaman Renaissance, bila Barat ni dia memisahkan agama dengan kehidupan, yang mana agama adalah agama dengan kehidupan adalah kehidupan. Maknanya setiap agama tu hanya ritual-ritual keagamaan. Ini yang berlaku apabila gereja berkuasa dan mereka dikongkong di bawah pemerintahan gereja. Apabila mereka terkongkong, maka ada idea-idea daripada ahli falsafah bahawa apabila ingin mendapatkan kebaikan di dunia ni, kena pisahkan agama daripada kehidupan. Seperti poin saya yang pertama di dalam slide ni, iaitu tidak mengasingkan agama dengan keduniaan seperti ekonomi. Dan orang Islam, mana kita tahu orang Islam ni ada segelintir yang terpengaruh dengan pemikiran Barat, yang mana dia hendak memisahkan kehidupan dunia ni dengan ukhrawi. Jadi apabila manusia ni memisahkan, maka dia akan menjalankan muamalat tanpa patuh terhadap hukum agama Islam. Itu yang pertama. Yang kedua adalah
mengajak manusia menggunakan panduan berdasarkan Al-Quran dan bermuamalat. Ini yang saya maksudkan adalah ubah pemikiran dan perlakuan. Pemikiran orang Islam hendaklah menjadi seperti pemikiran orang Islam yang sebenar, dan perlakuannya akan turut berubah bila pemikirannya benar. Slide seterusnya, meningkatkan ekonomi. Bila dakwah ekonomi ini berjalan, maka akan menggalakkan orang Islam supaya meningkatkan ekonomi Islam. Dalam pada masa yang sama, tidak mengabaikan aspek-aspek kemurnian Islam seperti ibadah yang lain dan hukum hakam terhadap bagaimana muamalah itu dijalankan. Perkara yang haram, perkara yang dibolehkan, perkara yang diharamkan, hendaklah dijaga sebaiknya. Yang kedua, tidak berpandangan bahawa jika ingin mendapatkan habuan dunia perlu meninggalkan akhirat. Pandangan seperti ini adalah tidak wajar bagi orang Islam, kerana tujuan ekonomi itu sendiri, tujuan kehidupan di dunia ini adalah keselamatan. Dan bila keselamatan di dunia ini dicapai, maka keselamatan di akhirat lebih-lebih lagi. Kita lihat slide seterusnya. Pandangan yang baik dari non-Muslim, iaitu secara tidak langsung apabila dakwah secara ekonomi ini berjalan dan ekonomi orang Islam ni dalam keadaan baik dan setiap hukum hakam dijaga tanpa memisahkan agama dengan kehidupan dunia, maka pandangan yang baik dari non-Muslim ni kepada yang Muslim akan menjadi baik. Tapi tidak menafikan bahawa agak sukar untuk mengubah keseluruhan aktiviti ekonomi ni kembali kepada hukum hakam agama Islam. Tapi apa-apa saja pun dengan usaha tu, mudah-mudahan orang yang bukan Islam boleh melihat keindahan Islam tu dalam Islam tu sendiri. Walaupun belum semua orang Islam tu kembali kepada hukum hakam Islam dalam perniagaan, dalam muamalah. Okey, slide seterusnya. Ini adalah beberapa tujuan, bukan semua tapi beberapa tujuan dakwah ekonomi, iaitu mengutamakan akhirat, memenuhi keperluan hidup, menggunakan harta di jalan Allah. Seperti mana yang kita tahu, selagi manusia itu hidup di dunia, segala urusannya berkaitan dengan dunia, dan manusia itu adalah berkehendak ada keperluan dalam kehidupannya hendak dipenuhi, seperti makan minum, tempat tinggal, pakaian dan lain-lain. Jadi dalam pada manusia itu memenuhi keperluan-keperluan, manusia itu juga perlu mengutamakan akhiratnya dengan mengikut segala hukum hakam yang telah digariskan di dalam Islam. Kerana Islam itu adalah agama yang syumul. Setiap perlakuan adalah berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, memenuhi keperluan seperti yang saya kata tadi, iaitu dan menggunakan harta di jalan Allah. Apabila manusia ini mempunyai harta, maka infaknya di jalan Allah akan mendapat balasan dan ganjaran daripada Allah SWT, dan mudah-mudahan dibalas di akhirat nanti dengan balasan yang lebih baik. Akhirnya adalah rumusan. Yang pertama adalah ekonomi Islam itu sendiri adalah mempelajari usaha manusia untuk memenuhi kehidupan dengan sumber yang ada demi kebahagiaan di dunia dan akhirat. Yang kedua, tidak aktiviti ekonomi perlu dijalankan berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga, dakwah kepada perkara ini tidak kurang pentingnya jika dibandingkan dakwah kepada ibadah-ibadah yang lain. Jadi dakwah di dalam ekonomi Islam ni tidak boleh ditinggalkan, walaupun kita tetap saja berdakwah untuk orang Muslim ni mempraktikkan agama dalam kehidupannya seperti ibadah solat, zakat, haji, puasa. Tapi keperluan di dunia ni melalui ekonomi, maka dakwah tu juga disumbangkan ke dalam ekonomi Islam, mengajak orang Islam kembali menjalankan ekonomi yang berlandaskan Islam dan sekaligus memenuhi keperluan hidup manusia. Dan akhir sekali, ni gambar aja kita lihat kegiatan ekonomi dengan peraturan hukum hakam Islam membawa ganjaran akhirat ditambah dengan ganjaran dunia. Wallahu a'lam.